Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Dan hari ini hari Khamis, alhamdulillah. Selamat berpuasa. Saya ungkapkan kepada mereka yang berpuasa, dan mudah-mudahan ada manfaat setiap apa yang kita buat. Dan kita dalam hidup ni, yang paling penting kita nak cari redha Allah. Itu paling penting lah. Dan masa yang ada setiap hari berlalu ni, dia menghabiskan baki-baki masa yang kita ada. Dan setiap hari yang berlalu, hari itu kita berada pada hari Isnin, kemudian Selasa, Rabu, Khamis. Setiap hari yang berlalu itu telah meninggalkan baki masa kita yang semakin, masa yang kita ada semakin singkat, semakin berkurangan. Setiap hari yang berlalu itu memberi gambaran bahawa kita dah tak cukup masa untuk bertangguh. Ingat tu, kita tak cukup masa untuk bertangguh. Kita tak cukup masa untuk menanti, mengatakan nanti. Ruangkan masa kita untuk akhirat kita. Ruangkan masa kita untuk bangunkan keluarga kita. Ambil tahu tentang perjalanan hidup keluarga kita. Sebab wallahi kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dengan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, isteri kita. Kalau kita suami, isteri kita, kita wajib pimpin mereka. Jangan benarkan handphone pimpin mereka. Jangan benarkan TV pimpin anak-anak kita. Kita kena pimpin mereka. Kita yang kena uruskan masa-masa mereka. Kita kena manage masa-masa keluarga kita. Jangan benarkan drama memimpin masa solat anak kita. Jangan benarkan drama memimpin masa solat isteri kita. Kan? Drama tengah berlangsung, waktu zuhur dah jalan, waktu maghrib dah sampai, waktu isyak dah sampai, tapi kita nak drama pimpin kita. Maknanya bila drama habis baru solat. Dan kita sebagai ketua keluarga, kita kena faham, kita yang kena pimpin mereka. Bukan drama, bukan TV, bukan handphone. Kita kena pimpin keluarga kita, sahabat-sahabat. Kalaulah kita tak mampu pimpin keluarga kita, kita benarkan mereka berinteraksi dengan handphone mereka, dengan TV mereka, dengan game mereka, maka kita bimbang kalau kita balik hari ini. Mampu tak mereka pimpin diri mereka untuk ingat kita? Mampu tak mereka pimpin diri mereka untuk menghantar bekal kepada kita? Kalau kita ni, kan, saya ingat lagi masa saya kecil-kecil sekolah rendah dulu, tertinggal bekal. Mak ayah ni sanggup datang sekolah semata-mata untuk hantar bekal pada anak. Dia tengok duit atas meja tadi tu yang dibagi tadi, kita tak ambil, kita terlupa. Sebab bas dah sampai, kita dah kelang kabut, kita terlupa. Mereka ni sanggup hantar duit ni ke rumah, ke sekolah. Sebab bila sedar kita tak bawa duit. Itu mak dan ayah. Bagaimana kita sebagai seorang anak? Satu, mak ayah kena pimpin anak supaya mereka faham, kan? Hidup ini kita pimpin mereka. Pada peringkat awal kita pimpin mereka dan kita perhatikan dia. Hidup ni, kalau kita nak faham, ibarat kita ajar anak kita bertatih. Kita pimpin tangan dia supaya dia boleh berjalan. Perlahan-lahan kita lepaskan. Kalau dia jatuh, kita ambil tangan dia balik. Kita pegang tangan dia balik. Kalau dia jatuh, kita pimpin dia balik. Kalau dia menangis, kita redakan sakit dia. Kita redakan emosi dia. Macam itulah kita pimpin keluarga kita, sahabat-sahabat. Jangan biarkan anak kita, walaupun dia dah umurnya 15-16 tahun, kita kena pimpin. Sama ada dia suka atau tidak, itu nombor 2. Yang paling utama, kita kena pimpin dia. Kita kena keep reminding dia. Setiap masa kita kena ingat dia. Masuk waktu, kita tengok semua anak beranak semua tengok TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan azan bergema. Bukan semua manusia Allah kirimkan keuntungan mendengar laungan azan. Perasan tak? Subuh tadi berapa ramai daripada kita dengar laungan azan. Hakikatnya masjid tak jauh daripada rumah kita, tapi laungan azan tu tak sampai ke telinga kita. Sedangkan pada waktu biasa, kita waktu zuhur, waktu asar, kalau kita berada kat rumah, kita dengar laungan azan tu. Tapi waktu pagi,
lawungan azan tu Allah tidak benarkan sampai ke telinga kita. Nak gambarkan betapa kita ni tak terpilih. Seawal pagi kita tak terpilih. Subhanallah. Sebab itulah sahabat-sahabat, kata ulama, yang menghalang kita dipilih oleh Allah SWT adalah kerana dosa-dosa kita. Yang menghalang kita untuk terus sujud pada Allah ialah dosa-dosa kita. Yang menghalang kita untuk melakukan kebaikan ialah dosa-dosa kita. Dan paling bahaya sahabat, ialah bila kita hidup, kita tak rasa kita berdosa. Kita hidup, setiap hari kita hidup, kita tak rasa kita berdosa. Subhanallah. Kita tak rasa kita berdosa. Kita tak rasa kita dah buat silap. Kerana itulah, setiap hari adalah hari di mana kita nak muhasabah diri kita. Kita nak duduk seorang-seorang, kita nak renung perjalanan kita. Tuan-tuan, ibu, ayah, renungkan perjalanan hidupmu sebelum kamu termenung dengan perjalanan hidupmu. Fikirkan perjalanan hidupmu sebelum kamu benar-benar fakir kerana perjalanan hidupmu. Renung dan fikirkanlah apa yang telah kita buat sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita. Sahabat, berapa ramai orang balik dengan penyesalan yang sangat dahsyat, penyesalan yang sangat tinggi, penyesalan yang sangat dalam. Ibu, ramai orang tanya saya kenapa saya tak mampu nak bangunkan anak saya, kenapa keluarga saya tak bahagia. Macam mana kita mampu memiliki anak yang baik-baik kalau kita sendiri tak mampu nak pimpin anak kita menjadi baik? Bagaimana kita nak dilahirkan anak-anak yang dengar kata kalau kita dengan Allah pun tak dengar kata? Bagaimana kita nak pimpin anak-anak kita sedangkan kita ego sombong, tak membenarkan diri kita dipimpin oleh syariat, tak benarkan diri kita dipimpin dengan apa yang telah Allah kirimkan kepada hidup kita? Solat, datang waktu solat, gagal memimpin kita. Kita gagal pimpin diri kita berada di atas sejadah. Kita gagal pimpin diri kita untuk baca ayat-ayat Allah. Kita gagal pimpin kita untuk pegang Al-Quran, tapi kita boleh pegang handphone. Kita boleh pegang macam-macam perkara, tapi tak boleh pegang naskah Al-Quran. Allah sedihnya. Nampak tak? Sebab itulah, bila manusia hidup tanpa rasa dia berdosa, maka setiap masa dia akan melakukan dosa. Bila kita hidup, kita tak fikir bahawa kita ni banyak dosa, maka kita tak akan fikir tentang akhirat. Kita tak akan fikir tentang dahsyatnya akhirat nanti, dahsyatnya alam barzah. Tiba satu masa sahabat, kita pasti akan bertemu dengan dua makhluk bernama Munkar dan Nakir. Kalau datang ni dalam keadaan dengan pakaian yang berwarna hitam, maka musnahlah kita, hancurlah kita, habislah kita. Kita pasti jumpa, selama ni kita dengar kata bicara ustaz, ulama dalam ceramah sana sini. Kita pasti akan jumpa. Kita pasti akan jumpa. Situasi dan saat itu pasti akan datang dalam hidup kita. Kerana itulah fikirkan apa yang telah kita lakukan, supaya kita sedar kita adalah hamba yang banyak dosa. Supaya kita sedar bahawa kita ni banyak buat silap. Supaya kita sedar bahawa hidup kita ni banyak kita menzalimi diri kita. Kan? Kita terlalu banyak mensabotas diri kita. Kita banyak bicara tentang hal orang tanpa kita ambil tahu bahawa kan, kita akan dibicarakan. Ingat ni pesan Pak Riz. Kita banyak bicara tentang hal orang, tapi kita lupa bahawa satu masa nanti kita akan dibicarakan. Kita sibuk mencari salah orang, sedangkan malaikat sedang disibukkan mencatat salah kita. Dengar pesan Pak Riz ni, sahabat. Kita sibuk mencari salah orang, sedangkan malaikat sedang disibukkan mencatat setiap kesalahan kita. Ya Allah, sedih ni. Dan kadang-kadang sedih. Walaupun live ini dah berjalan bertahun, tapi kalau buka FB, kalau buka Instagram, saya nampak banyak lagi manusia. Maka maksudnya live ini tak sampai pada ramai orang. Ramai manusia yang suka hina orang, caci orang, kutuk orang. Ramai manusia kalau pun tak tulis status, kat ruang komen tetap sindir orang. Kat ruang komen tetap bahasakan orang. Kat ruang komen tetap nak belasah orang. Ya Allah, sedih. Kadang Pak Riz pergi tekan kat komen tu, tengok siapa punya ni. Orang punya, kadang-kadang
Kadang-kadang kat Facebook dia, kat wall dia, gambar keluarga, gambar anak beranak, nampak muka lelaki ni baik, tapi kat komen penuh dengan bahasa-bahasa menyakitkan hati, bahasa-bahasa yang menguris perasaan orang. Dan kalau kita baca status orang politik, kat komen tu macam-macam orang belasah, macam-macam orang kutuk. Orang politik tu mungkin dia buat dosa, tapi itu tidak menghalalkan anda menghukum dia untuk menjadikan anda juga pendosa yang sama. Faham ke faham? Kita maki, kita hamun, kita caci, kadang-kadang paling suka nak tengok kerenah manusia, karakter manusia, telatah manusia. Tekan kat ruang komen tu tengok, ya Allah, kat wall tu gambar anak beranak. Yang paling sedih, saya minta maaf sangat-sangat, yang paling sedih, kat wall tu gambar dia pakai pakaian ihram di Mekah. Pakaian ihram di Mekah, tapi kat ruang komen dimaki orang, dibahasakan orang. Mungkin anda tak sehaluan dengan pemimpin tu, tapi itu tak seharusnya anda dibenarkan oleh Allah maki dia. Mungkin anda tak sealiran dalam isu politik, tak sealiran dalam bentuk falsafah dan prinsip. Itu tidak memberi kebenaran pada kita untuk menghina orang, maki orang, caci orang. Nampak tak? Jadi sedih kita. Ingat, di saat kita mencari-cari salah orang, kita sibuk cari salah orang, kita sibuk cari salah orang, malaikat sedang disibukkan menulis setiap kesalahan kita. Di saat kita sibuk mencari buruk orang, ya Allah, sedihnya malaikat yang berada di samping kita sekarang ini sedang disibukkan mencatat semua keburukan kita. Di saat kita sibuk membicarakan dosa-dosa orang, orang ni apa nak jadi, teruk perangai dia, tak sedar diri, kan dah tua, nak mati pun macam ni perangai. Kita sibuk menghukum orang, kita lupa bahawa malaikat sedang disibukkan menulis setiap dosa-dosa kita untuk kita nantinya dihukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ini harus kita ambil berat, tuan-tuan. Kita mesti ambil tahu. Dan berhentilah membicara hal orang. Sebaliknya, bicaralah hal diri anda sendiri. Subhanallah. Kita terlalu sibuk nak menjaga tepi kain orang sehingga kain kita terbuka pun kita tak perasan. Kita sibuk cerita anak-anak orang, sampaikan kita tak sedar anak kita lebih dahsyat daripada anak orang. Kita sibuk burukkan orang, sonok-sonok burukkan orang. Kita mungkin lupa, manusia yang buruk saja akan memburukkan orang lain. Ingat pesan Pak Haris ni. Manusia yang buruk saja akan tergamak untuk burukkan orang lain. Dengar pesan Pak Haris ni. Manusia yang buruk saja tergamak untuk burukkan orang lain. Subhanallah. Kita sibuk menghina orang, sedangkan realiti dalam kehidupan, manusia yang hina saja tergamak untuk hina orang lain. Dosa kita banyak, sahabat. Jangan sesekali kita fikir kita ni orang alim, kita ni orang warak. Semalam Pak Haris jumpa semua ustaz-ustaz Pak Haris, yang kita ada benda berlaku kan. Kemudian Pak Haris jumpa semua ustaz-ustaz hebat-hebat, syahadah, ada yang bersanad kan, bacaan mantap, makras hebat, luar biasa. Tapi Pak Haris bagi tahu, dalam kehidupan ni kan, apa yang kamu miliki tak cukup. Jadi jangan fikir kamu ni hebat. Jangan sesekali kamu pandang anak murid kamu tu kan ibarat pengemis. Jangan kamu pandang anak-anak murid tu kan adalah orang yang tak guna, sedangkan kita pernah duduk tempat mereka sebelum kita duduk di tempat kita pada hari ini. Tolonglah pandang orang dengan kemuliaan, bukan kehinaan. Saya pesan pada tim saya, khususnya ustaz-ustaz saya, apabila kita berhadapan dengan anak-anak remaja yang hafal Quran tak mampu dengan baik, dia lupa, jangan kau hina dia, jangan kau kutuk dia, jangan kau zalimi dia, kerana kau pernah duduk tempat itu. Hanya kerana kau duduk di tempat sebagai seorang ustaz, hanya kerana kamu duduk tempat yang empuk dan enak, maka kamu lupa kamu pernah berasal dari tempat yang itu. Subhanallah. Pak Haris kata pada tim Pak Haris bagi tahu pada ustaz-ustaz, ingat, seorang nelayan yang hidupnya susah, bangun pagi-pagi, merentasi lautan di lambung ombak antara hidup dan mati, untuk membolehkan pengorbanan mereka, untuk membolehkan kita dapat makan ikan sedap-sedap. Kadang-kadang mereka tak pernah makan ikan sesedap itu, dijualnya ikan tu, dan kita langsung tak pernah terima kasih pada orang macam ni. Nampak tak? Kita langsung tak pernah terima kasih dengan orang susah yang berempat-pulas kan, menangkap ikan di laut dalam untuk membolehkan kita makan ikan sedap-sedap. Kat madrasah kita ni kita ada keluarga nelayan kan? Kita makan ikan memang sedap-sedap. Ada ketika kita makan ikan hiu, ikan pari, macam-macam ikan kita makan lah kan. Ikan-ikan yang tak pernah saya makan sebelum saya ada madrasah. Ikan-ikan yang mahal-mahal dibawa masuk ke dalam madrasah untuk diberi anak-anak makan.
Tapi kita lupa nak bagi terima kasih pada orang yang tangkap ikan. Kita tak didik anak-anak kita, kita pergi pasar tutup hidung bau busuk. Kita lupa busuknya akhlak kita lebih daripada busuk dan hanyirnya bau di pasar tu. Kadang-kadang kita tengoklah, saya pernah kerja pasar. Tolong pakcik saya. Pakcik saya dulunya pakcik saya ada meniaga di pasar lah. Pakcik saya jual daging lembu. So saya memang setiap hari pergi ulang-alik ke pasar tolong pakcik saya, kan. Belajar daripada kecil saya belajar, kan. Saya nampak kadang-kadang orang pergi pasar tu pakai dia balik office, kan, baju dia cantik, smart, kan, siap tutup hidung bau busuk. Subhanallah, kan. Dia rasa geli, kan. Kadang-kadang manusia lupa, dalam keadaan dia bau busuk, dia lupa nak bau berdiri dia yang sangat busuk. Subhanallah. Dan ini berlaku pada kita pada hari ini, kan. Kita sepandang orang dengan kebusukan, kita lupa bahawa diri kita jauh lebih busuk daripada orang. Kita sibuk mencari setiap kekurangan orang. Kita cuba setiap upaya untuk bunuh orang. Hakikatnya kita lupa bahawa kita sedang bunuh diri kita sikit-sikit. Bila kita tahu, takut-takut bila kita dah meninggal, hari di mana peralihan alam itu berlaku, baru kita sedar kita telah merosakkan diri kita. Dah terlambat, sahabat. Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'mal soleh inna mukinun. Pada waktu itu kita minta pada Allah, wahai Allah, hidupkan aku kembali. Untuk apa? Bukan untuk cari kekayaan, wahai Allah. Untuk apa? Bukan untuk pergi universiti, ya Allah. Bukan nak bina rumah besar, bukan nak beli rumah besar, ya Allah. Untuk beramal soleh. Sudah terlambat pada waktu itu. Allahu Akbar. Sudah terlambat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sibuk untuk orang, tapi tak sibuk untuk diri kita sendiri. Kita banyak dosa. Dengan dosa-dosa yang kita miliki itu, kita masih ada masa ke untuk bicara tentang dosa orang? Sebab tu tolonglah anda yang ikut follow live Pak Adi setiap hari ni, tolonglah kita berhenti. Kita berhenti untuk fitnah orang, berhenti untuk kutuk orang, berhenti untuk cakap tentang hal orang. Berhentilah. Banyak bercakap tentang diri kita, jadi risau tentang amalan kita. Kita jadi risau dengan amalan yang kita buat. Kita jadi risau. Wajibkan diri kita macam tu, sahabat. Kita patut jadi orang yang sentiasa bimbang dengan amalan kita. Tidak ada manusia paling sempurna imannya melainkan Abu Bakar Siddiq. Tapi setiap hari dia menangis, setiap hari dia risau, setiap hari Abu Bakar Siddiq resah dan tentang amalan-amalan dia. Subhanallah, tentang kehidupan dia di akhirat. Kita yang belum ada jaminan, apa-apa jaminan, itu pun kita sombong. Subhanallah. Macam nak kenal diri, macam dia nak tahu siapa kita. Subhanallah. Ingat tak tadi pagi Pak Lis kata apa? Pagi-pagi tadi pun kita tak dengar laungan azan. Pagi tadi Allah haramkan laungan azan sampai ke telinga kita. Subhanallah. Kita tak dibenarkan mendengar laungan azan. Rupa-rupanya sebelum laungan azan tu, kita tak terpilih untuk bangun pagi, untuk berqiyamul lail, sujud pada dia. Apakah yang menghalang kita untuk bertahajud? Apakah yang menghalang kita untuk bertahajud, sahabat? Semua orang tahu. Saya banyak kali kata, tahajud adalah pintu segala 1000 kebaikan. Anda tengah susah, anda ada masalah kewangan, anda ada masalah penyakit, anda menghadapi anak-anak yang tak dengar kata, tak dengar bicara, anda ada anak-anak yang kurang ajar, tak beradab, anda ada suami yang tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah, yang tak amanah, kaki perempuan, kaki judi, kaki arak, isap dadah. Anda diuji dengan 1001 kesulitan, kepayahan. Anda sedang dihidangkan dengan banyak masalah. Bangun pagi-pagi, bertahajudlah. Bangun pagi-pagi, sahabat, bertahajudlah. Tahajudlah pintu 1001 kebaikan. Di belakang tahajud ada 1001 kebaikan. Bangunlah pagi-pagi, tapi kita tak buat. Kita tak mampu buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita tak mampu nak bangun pagi sebab apa, sahabat? Sebab Allah tak pilih kita. Dan kita tak ada keinginan yang sangat mendalam untuk bangun sujud pada Allah. Untuk bangun tahajud tak perlu kekuatan, tak perlu jadi kuat. Nak bangun tahajud tak perlu kudrat. Nak bangun tahajud ni, sahabat, tak perlu kuat. Berapa banyak abang saduh tapi gagal untuk bangun tahajud. Berapa ramai orang badannya berketak-ketak tapi tak mampu bangun tahajud. Berapa banyak orang badannya berotot-otot tapi gagal bangun tahajud.
Berapa ramai anak-anak muda yang masih sihat, yang masih bertenaga, yang masih kuat, tapi gagal bangun tahajud. Maka untuk bangun tahajud kita tak perlukan kuat, kita tak perlukan kudrat. Kerana nenek tua di rumah yang tinggal seorang diri, dia sanggup bangun pukul 3 pagi untuk sujud pada Allah. Sedangkan tenaga dah tak ada, kudrat tak ada. Saya ingat lagi nenek saya, kan? Dulu rumah kita tak ada air paip. Lebih kurang dalam 300 meter depan rumah kita ada paip gamen. Satu paip yang diletak di tengah-tengah kampung, di mana akan dikongsi dengan banyak bah rumah. So nenek saya pagi-pagi dah bangun. Pagi-pagi dah bangun dalam kegelapan malam. Hari ini elektrik dalam rumah, lampu bukan main cantik. Kita tekan bercahaya rumah kita, tapi kita lupa nak buat cahaya dalam kubur. Kita mampu buat lampu cantik-cantik dalam rumah kita untuk pastikan rumah kita bercahaya, tapi kita lupa nak buat amal agar nantinya kubur kita bercahaya. Sedih tuan-tuan, sangat sedih. Inilah apa yang berlaku pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tanya diri kita, pagi tadi kita dapat bangun tahajud tak? Umur kita dah 40 lebih, 50 lebih. Nak tunggu apa lagi sahabat? Nak tunggu apa lagi sahabat? Kita tak mampu bangun tahajud. Sedangkan nak bangun tahajud tak perlu kuat, tak perlu kudrat. Dia hanya perlu iman yang kuat. Subhanallah. Jadi kita fokus pada iman. Kita tak mampu bangun tahajud bukan sebab kita tak kuat, bukan sebab tak ada kudrat. Sebab nenek tua, datuk yang duduk seorang diri kat rumah, yang dah uzur pun boleh bangkit untuk tahajud. Boleh bangkit awal-awal pagi, merentasi kesejukan yang sangat melampau demi sujud pada Allah. Sanggup tinggalkan nikmat tidur untuk mengejar nikmat yang jauh lebih besar yang Allah sajikan, yang Allah hidangkan, yang Allah akan hidangkan di hadapan kita nanti di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita tak terpilih. Dan kata ulama, halangan paling besar kenapa kita tak terpilih kerana dosa-dosa kita. Sahabat, dosa-dosa kita yang sangat banyak sampaikan Allah tidak mahu bertemu kita di pagi-pagi hari. Sedihnya, rumah dekat dengan masjid tapi laungan azan tak sampai kat telinga. Tidakkah kita patut rasa bersalah? Tidakkah kita patut rasa berdosa? Takkah patut kita rasa sangat-sangat susah hati? Subhanallah. Cuba bayangkan begini tuan-tuan dan puan, tuan-tuan nak minta jalan raya. Kereta ada atas jalan raya, tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan tetap di atas, tuan-tuan tetap melintas. Apa jadi? Sebab tuan-tuan tak rasa ada kereta, tuan-tuan tak nampak ada kereta, maka tuan-tuan melintas di saat kereta sedang laju. Habis kita. Macam itulah hidup. Kita merentasi setiap hari kehidupan kita, tapi kita tak nampak kekuasaan Allah. Kita tak nampak dosa-dosa kita. Kita tak nampak kesilapan-kesilapan kita. Kita tak nampak kekurangan-kekurangan kita yang menjadi asbab kuat untuk kita bangun tengah malam mencari dia. Kerana hanya pada dia saja segala dosa kita akan terbatal. Hanya pada dia saja segala dosa kita akan dapat di-delete-kan. Subhanallah. Jumpalah ulama, jumpalah ustaz sekalipun, tak ada siapa pun boleh batalkan semua dosa-dosa kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun. Dosa-dosa kita menghalang kita untuk bangun. Dosa-dosa kita menghalang kita bertemu dengan Allah. Allah sedih sebenarnya. Memang sedih lah. Bila kita tak rasa kita berdosa, maka ibadah kita jadi berat. Kata ulama, kan? Bila kita tak rasa kita berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita menjadi sangat berat. Kita rasa ibadah kita sangat sukar. Kita rasa ibadah kita sangat payah nak bangunkan. Subhanallah. Bila kita tak rasa kita buat silap, kita tak rasa kita buat salah, kita tak rasa kita berdosa pada Allah SWT. Tuan-tuan, setiap hari kita tengok kita berdosa dengan mata kita, kita buat dosa dengan mata kita tengok. Perempuan sana, perempuan sini, orang tak pakai tudung, orang pakai baju, nampak lengan, nampak ketiak, nampak betis. Ya Allah, dosa kita setiap hari tuan-tuan. Kita bawa kereta ni, kan, di atas jalan kita nampak banyak dosa. Kita berdosa dengan mulut. Kadang-kadang mulut kita salah guna. Kita maki orang, kita kata orang, kita cakap tentang orang, kita marah orang, kita kutuk orang, kita caci orang. Subhanallah. Setiap hari kita dengar berita-berita buruk, setiap hari kita baca berita-berita tak bagus tentang hal orang, gosip orang, kutuk orang, hina orang. Subhanallah. Kita banyak dosa, sahabat. Bila kita tak nampak kita ada buat dosa,
maka ibadat-ibadat kita rasa berat. Maka dengan dosa-dosa kita lah menghalang untuk kita berqiyamul lail dan juga berpuasa di siang hari. Ini kata ulama. Kenapa kita gagal berpuasa dan puasa sunat? Perasan tak kita puasa Ramadan kita puasa kan? Tapi selepas Ramadan pergi kita tak puasa lagi. Kenapa? Sebab dosa-dosa kita menjadikan kita jauh dengan ibadah. Dosa-dosa kita menjadikan kita jauh pada Allah SWT. Kan? Sekarang ni Zulhijjah, 10 hari di sepanjang Zulhijjah ni, dan kita digalakkan berpuasa dan tingkatkan ibadat. Berapa ramai orang berkira tentang puasa. Dia boleh puasa 30 hari, tapi selepas Ramadan nak puasa 1 hari pun azab. Nabi bagi tahu kan, antara amalan yang tinggi darjatnya, makamnya kan, adalah berpuasa sekurang-kurangnya 3 hari sebulan. 3 hari je sahabat. 27 hari kau makanlah puas-puas. 27 hari tu kau makanlah hebat-hebat. Bukan tak boleh makan selepas buka puasa. Tapi apa kita buat? Berkira kita dengan puasa. Susahnya kita nak beribadah sebab kita banyak dosa. Nampak tak? Susahnya kita nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Susahnya. Faham ke faham? 3 hari Nabi minta berpuasa. Nak amalkan puasa sini kami sukar betul. Sangat sukar, payah betul. Tapi puasa Ramadan kita boleh buat. Tapi puasa sunat kita susah nak buat. Ingat tu, sebab kita hidup tak rasa berdosa. Dengan puasa kita akan dekat dengan Allah SWT. Dengan puasa kita takut nak buat maksiat. Sebab kita puasa. Puasa akan menghalang kita buat maksiat. Puasa akan menghalang kita untuk melanggar perintah Allah. Puasa akan menghalang kita untuk lakukan dosa. Betul tak? Aku tak nak cerita hal orang lah. Hari ni aku puasa. Nampak tak? Dah kau ni bulan-bulan puasa pun. Contoh kalau Ramadan, hari ni aku puasa lah, aku tak nak lah kau ni. Dan kita tahu, kita ada WhatsApp group yang mana ada waktunya mereka akan hantar gambar-gambar lucah. Mereka akan kata-kata mengumpat orang, mengutuk orang, mencaci orang, menghina orang. Tapi oleh kerana pada hari itu kita puasa, kita langsung tak sentuh WhatsApp group tu. Pada hari di mana kita puasa, kita langsung tak nak buka pun WhatsApp tu. Nampak tak? Pada hari kita puasa, kita langsung tak nak buka kan laman-laman web yang boleh menjejaskan pahala kita. Oleh kerana kita puasa pada itu, kita tak nak cerita hal orang. Oleh kerana kita puasa pada itu, kita cuba jaga solat kita pada awal waktu. Nampak tak bagaimana puasa boleh tarik kita untuk dekat dengan Allah SWT? Tapi kenapa kita tak nak puasa? Sebab dosa menghalang kita berpuasa. Kerana dosa-dosa kita menjadikan kita letih, lemah dan juga tak kuat untuk berpuasa. Masa itulah kawan ajak. Banyak kali kita akan buka puasa di tengah-tengah jalan. Pada waktu kita puasa itulah selalunya kita akan buka puasa. Nampak tak? Sebab kita ambil mudah, kita ambil ringan. Sebab dosa-dosa kita telah menjadikan kita sentiasa fikir tentang dunia bukan akhirat. Puasa menyusahkan kita. Puasa mengganggu kehidupan kita. Puasa menyebabkan kita rasa banyak benda tak boleh buat nanti. Nak makan payah, nak ada majlis tak? Nampak tak? Kita sentiasa create banyak alasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat-sahabat, anda rasa ada banyak tak orang kat luar sana yang tak ada masa fikir tentang dosa ni? Tak ada masa nak fikir tentang amalan dia. Cuba kita fikir sekejap, kalau anda adalah orang businessman, berhari-hari kita fikir macam mana nak dapatkan pulangan yang besar. My next 1 million, kita sanggup fikir macam mana nak dapatkan 1 juta. Sedangkan Allah nak bagi lebih daripada itu, kita tak mahu fikir. Anda tahu tak? Berapa ramai orang sangkut di akhirat nanti sebab dia tak nak fikir kat dunia. Berapa ramai orang susah kat akhirat sebab kat dunia dia tak mahu fikir. Subhanallah. Berapa ramai orang tewas kat akhirat sebab kat dunia dia tak mahu fikir. Dia tak nak susah. Kita puasa sekarang 8 jam tu, 9 jam tu sekejap sangat. Tapi kita tak nak susah kat dunia. Sahabat, nanti puasa ya. Follower saya puasa ya. Ambil 10 hari yang terakhir, 10 hari awal Zulhijjah ni, kita rebut untuk buat amal ibadah. Faham ke faham? Kalau kita tak mampu nak puasa, tapi kita sihat, kita tak ada keinginan nak puasa, sedangkan kita ada tenaga. Kadang-kadang kita cuba fikir dengan hukum akal kita yang ada ni. Cuba kita fikir, kalau tak puasa pun bukan kita makan banyak kali. Kalau tak puasa pun kadang-kadang bukan sarapan kita makan banyak. Kalau kita tak puasa pun bukan sarapan kita makan besar-besar.
setakat nasi lemak, setakat mi hun, setakat mi sup, setakat mi kuah, mi kari. Tak sepatutnya menggadaikan peluang kita berpuasa. Tahu tak bila kita nak operation, saya ni berapa kali kena operation kat hospital kerana ada masalah batu karang dalam buah pinggang. Selalu masuk hospital, ulang-alik masuk hospital. Kan? Bila kita nak operation besok tu, kita diminta untuk berpuasa. Perasan tak? Kita sanggup berpuasa. Kalau tak puasa kena maki dengan doktor, kena marah dengan doktor. Kita sanggup berpuasa sebab besok nak operation. Tak sanggupkah kita berpuasa kerana mungkin besok adalah hari terakhir kita? Mungkin kita tak ada lagi kat dunia. Tak sanggupkah kita berpuasa? Atau beribadah yang lain? Kerana itu mungkin ibadah kita yang terakhir. Sentiasa letakkan ibadah itu ibadat terakhir. Nantilah minggu depan baru start puasa lah. Minggu depan dah start puasa. Adakah anda yakin anda masih ada minggu depan? Anda tahu tak hari ini hari Khamis? Berapa ramai minggu lepas hari Khamis mereka sihat, Khamis ini mereka dah tak ada. Minggu lepas hari Khamis mereka sihat, masih ulang-alik pasar raya, tidak masjid. Ulang-alik ke restoran makan keluarga, makan bersama keluarga. Setiap kali makan bersama keluarga, tiap hari makan dengan keluarga kat restoran. Tapi tak ada masa bawa keluarga pergi masjid. Setiap hari ada masa main game, tapi dia lupa game dia akan over sebentar nanti. Dia lupa. Akhirnya hari ini hari Khamis dah tak ada dia hadir. Kalau dia tahu minggu lepas hari Khamis dia ada, dia tak akan ada hari Khamis minggu ni. Dia tak akan lepaskan peluang untuk beribadah pada Allah SWT. Cuba kita letakkan diri kita di tempat mereka. Sekarang ini hari Khamis, bayangkan ini Khamis terakhir kita. Maka wajib untuk kita mantapkan ibadah kita. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk aku memperelokkan ibadahku. Tolonglah sahabat. Hari itu saya lawat ziarah orang meninggal. Kan? Ada orang kata, aku baru cakap dengan dia. Malam tadi aku baru cakap. Pagi tadi aku baru berbual dengan dia. Dia meninggal malam. Pagi tadi aku baru berbual dengan dia. Sihat. Untuk mati tak perlu sakit, sahabat. Untuk meninggal dunia tak perlu sakit. Allah tak perlu itu semua. Tiba masa kita pergi. Kadang-kadang tengah makan tercekik meninggal. Nampak tak? Kadang-kadang tengah makan sesak nafas tiba-tiba meninggal. Bukan ada asma pun. Orang pun heran, macam mana dia tak ada asma, tiba-tiba dia meninggal. Subhanallah. Allah tak perlukan asma, Allah tak perlukan serangan jantung. Subhanallah. Kita pun mencari-cari kenapa dia meninggal. Oh, ni kena serangan jantung. Allah tak perlu semua tu untuk panggil kita balik. Kalau itu kita faham, maka pada bila masa kita kena panggil balik. Kita tengok pada soalan. Kita pergi pada soalan. Ada soalan daripada follower. Assalamualaikum Pak Riz. Abang Ipar tak bayar hutang duit hantaran pada kak saya. Dia janji nak bayar, sampai sekarang tak bayar. Sampai anak cucu kebelakangan ni dia sentiasa sakit jantung. Boleh ke kita mengingatkan dia? Apa harus kita buat? Mohon pencerahan. Tolong bagi nasihat atau peringatan pada yang malukan perbuatan itu. Biar dia ingat mengingati, jangan dia lupa. Hutang wajib kena bayar, tak ada pilihan. Hutang wajib kena bayar. Melainkan yang punya badan menghalalkan hutang tersebut. Hutang kena bayar, tak ada pilihan. Ingatkanlah sahabat, kalau kamu rasa ada perkara yang tak boleh dielak, diabaikan. Kan? Abang ipar yang baik tu nak nikah dengan adik kita, kita siap bagi hutang kat dia untuk membolehkan dia kahwin dengan adik kita. Kadang-kadang manusia ni dia cepat lupa. Kadang-kadang manusia ni ketika susah, 1001 janji dihamparkan, dia damparkan. Tapi bila dah senang, kita dia lupa. Kan? Dulu masa dia sakit, kita suapkan nasi kat mulut dia. Bila dah kenyang, bila dah sihat, tangan yang suapkan nasi itu dia gigit puas-puas sampai berdarah. Macam itulah hidup. Jadi sahabat, kalau anda nak tuntut hutang, anda tuntut dengan penuh hikmah. Anda tuntut dengan pindah bijaksana. Nanti saya akan ajar 8/8 seminar online saya #bersama Pak Riz. Anda boleh tinggalkan nombor telefon untuk daftar seminar ni. Saya berada di madrasah bagi mereka yang pertama kali hadir dalam live bersama Pak Riz ni. Kita setiap hari kita live di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Di madrasah. Dan untuk bangunkan madrasah kita perlukan banyak duit, bukan sikit. Saya bukan anak datuk, bukan anak golongan bangsawan. Bapa saya seorang buruh kasar saja. Kita bukan anak orang kaya. So dengan kudrat, dengan izin Allah, dengan ihsan Allah, kita bangunkan madrasah ni. Maka ikhtiar kena buat, usaha kena buat. Maka salah satu ikhtiar saya untuk memastikan madrasah saya terus berjalan
terus beroperasi di saat banyak madrasah. Satu menteri agama kan ambil tahu sikit, ambil berat sikit. Mudah-mudahan suara saya sampai pada yang berhormat Datuk. Kan apa dia, ada banyak madrasah terpaksa tutup kerana tak mampu nak diteruskan kerana PKP yang sangat panjang, hampir 3 bulan, menyebabkan banyak sumber pendapatan madrasah terhakis kan. Banyak sumber pendapatan madrasah tak ada, maka mereka tak mampu nak bayar gaji-gaji ustaz. Akhirnya banyak ustaz berhenti dan masa nampak sahabat, mungkin ada usaha, mungkin ada inisiatif yang perlu dipertimbangkan untuk bantu madrasah-madrasah. Kan hebatnya orang madrasah ni, mereka tak bising. Hebatnya ustaz-ustaz ni, mereka tak pukul canang. Hebatnya orang agama ni, mereka senyap walaupun sakit. Mereka senyap walaupun derita. Mereka senyap walaupun pendapatan mereka hilang. Hebat orang agama ni. Mereka ni lah selalu dihina, mereka ni lah yang selalu dikutuk, mereka ni yang sentiasa dicaci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Subhanallah. Jadi madrasah kita perlukan operasi yang berjalan. Kan? Antara ikhtiar kita buat seminar. Kan? Live seperti ini berjalan setiap hari. Kan? Free. Kalau ada antara orang kata follow saya, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, saya tak ada duit Pak Aris, saya susah, tak apa, jangan risau. Jangan bebankan diri untuk fikir seminar saya ni. Hadirlah seminar saya kalau anda ada pendapatan, anda ada sedikit keuangan. Program ni bernilai RM50. Bukan untuk saya nak cipta kekayaan, tidak. Duit ini untuk kita laburkan kembali untuk perjalanan pengurusan operasi madrasah. Subhanallah. Dalam keadaan ekonomi yang sangat genting, yang mungkin PKP boleh berlaku sekali lagi. Nampak menteri-menteri menekankan benda ni dan nak ingatkan rakyat Malaysia supaya SOP itu diberi perhatian. Di saat kita rasanya berada kat Zoom Selesa, nampak macam tak ada COVID lagi. Kan cukuplah apa yang berlaku yang memberi kesan besar ke dalam kehidupan ramai manusia. Bila saya buka jawatan kosong, ustaz dan customer service, terlalu banyak orang datang minta kerja. Kadang-kadang saya sedih, nak menangis pun ada. Yang paling saya sedih, mereka yang dah ada anak, dah berkeluarga, dibuang kerja. Kan subhanallah. Dan bukan senang nak cari kerja pada waktu ni. Allah subhanahu wa ta'ala. Satu umat Islam kena kembali pada agama, kena kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kena cari jalan untuk dekat dengan Allah. Kalau semua kita ni, saya percaya Malaysia akan mampu keluar 100%. Percayalah. Nanti saya akan buat satu video pendek. Malaysia akan pasti dapat keluar. Dan daripada COVID 100%, saya percaya 100% penuh keyakinan. Kalau kita rakyat Malaysia, khusus umat Islam, khusus memanglah umat Islam kena buat. Kalau kita mampu bangun tahajud. Kalau kita sebelum COVID datang, mungkin hanya 5% rakyat Malaysia bangun tahajud. Selepas datang COVID, di mana kita berkabung kat rumah, kita berkurung kat rumah, lockdown, mungkin ada 7%, 8% orang bangun. Tambah lagi 3-4% orang bangun tahajud. Tapi sayang, selepas kita keluar daripada rumah, dah boleh kerja, mungkin peratusnya makin kurang. Tuan-tuan, kembali pada Allah, bukan tinggalkan Allah. Kita belum menang, dan kalau kita menang pun kita kena cari Allah. Apatah lagi kalau kita masih dalam ruang yang kalah. Sahabat, sebab itu tolonglah, kalau kita semua mampu untuk jaga tahajud, saya percaya mungkin Menteri Kesihatan tak nampak macam tu, tapi Menteri Agama kena bersuara dan minta rakyat semua bangun tahajud. Umat Islam kita ada 60%. Ada 60%. Kan? Kalau ada 10% jaga tahajud, insya-Allah, percayalah, Allah muliakan seluruh penduduk kampung hanya kerana ada manusia yang memuliakan Allah. Satu saya pesan pada anak madrasah, bila kamu balik ke taman, balik ke kampung, balik ke tempat tinggal kamu, kehadiran kamu ke kampung atau taman itu menyebabkan Allah muliakan seluruh penduduk kampung. Hanya kerana kamu adalah orang yang menjaga amal. Subhanallah. Kerana anda adalah orang hafiz yang menjaga amal, menjaga Quran dengan baik, maka seluruh penduduk kampung itu Allah muliakan. Subhanallah. Nampak tak? Jadi tolonglah kembali pada agama. Kan kita wajib untuk jaga tahajud. Jangan letakkan tahajud itu sebagai pilihan. Jadikan tahajud itu sebagai satu keutamaan, kemestian. Tolong tulis kat orang komen tu, sahabat. Kan? Jadikan tahajud itu sebagai satu keperluan, satu kemestian, insya-Allah.
Jangan jadikan tahajud itu sebagai satu pilihan. Maka ramai daripada kita nanti akan ambil mudah bab tahajud. Sedangkan di sebalik tahajud ada 1001 kebaikan. Subhanallah. Dan bila kita bangun untuk bertahajud, di antara selang-seli, di antara satu tahajud ke satu, di antara satu solat ke satu solat yang kita nak buat tahajud, kita akan zikir, kita akan banyak selawat, kita banyak istighfar. Subhanallah. Bayangkan bila Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang, apa jadi pada Malaysia ni? Percayalah, kita akan mampu keluar daripada COVID-19. Kerana ini adalah agenda-agenda manusia-manusia jahat. Permainan-permainan yang dicaturkan oleh manusia-manusia yang ada agenda. Tapi mereka tak akan mampu dapat kalahkan kita kalau kita kembali pada Allah. Sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah. Pegang tu. Sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah. Maka kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan nombor telefon sahabat-sahabat untuk anda dihubungi oleh tim saya untuk beri pencerahan tentang seminar online. Saya tak langsung anda mampu bantu merasa saya. Kemudian pada waktu yang sama anda boleh dapatkan air syifa, air bacaan 30 juzuk Al-Quran yang boleh dihantar ke rumah anda. InsyaAllah kita ikhtiar. Kita pergi bersoalan seterusnya insyaAllah. Soalan daripada Encik Fizi. Pak Riz, macam mana nak nasihat orang yang tak sedar diri? Dia ambil barang orang tapi susah nak mengaku yang dia mencuri barang tu. Datang rumah orang ada je benda hilang. Jadi kau janganlah panggil datang rumah kau. Tak payahlah dia datang, tak dialu-alukan kedatangan dia. Sebab kedatangan dia nanti boleh timbul fitnah. Mungkin ya, mungkin tidak, wallahu alam kan. Oleh kerana dia dah biasa mencuri, maka bila datang rumah kita, kita akan terfikir ada barang hilang ni. Kalau barang hilang mesti dia curi kan. Macam tu lah. Bila manusia telah dicop sebagai manusia yang salah, gagal kan, maka ke mana pergi pun dia akan menterjemahkan benda tu. Jadi tugas kita kurangkanlah masalah macam tu. Tak payahlah kita bawa orang yang macam tu datang rumah kita sebab kita tak nak kita berusaha kepada Allah Taala. Nanti kita takut-takut kita masuk ke lembah fitnah kan. Sahabat-sahabat akan mengelak benda ni, sungguh-sungguh mengelak benda ni. Subhanallah. Dan bagi orang mencuri ni bukan susah nak betulkan, bukan senang. Orang panjang tangan memang susah dan bukan semudah tu. Orang panjang tangan memang sukar kita nak bangunkan. Dan nasihat berterusan belum tentu, tapi kita kena nasihat, banyakkan doa untuk dia. Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Kan? Dia dah mencuri, takkan dia nak mengaku. Dah dia mencuri, takkan dia nak mengaku. Nampak tak? Faham tak? Jadi doakan dia. Doakan dia. Cuba elak dia datang rumah kita. Mengelaklah. Namun dakwah kita pada orang ni tetap kita teruskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita teruskan dakwah kita pada dia. Nampak tak? Atas sifat sayang kita pada sesama ummah, maka jangan tinggalkan orang kerana sikap-sikap dia. Sebab yang salah tu sikap, tapi diri dia perlu didakwah. Itu perkara penting untuk kita buat. Kita mesti ada kasih sayang sama ummah. Atas sifat sayang Nabi lah Islam datang kat kita. Atas sifat sayang Nabi lah Islam tersebar seluruh dunia. Atas sifat sayang Nabi lah nenek moyang kita masuk Islam. Faham tu? Jadi kita nak pastikan kawan-kawan kita diselamatkan, kita mesti ada kasih sayang. Jangan hina orang hanya kerana dia mencuri. Mungkin hari ini dia mencuri, tapi kita macam mana? Kita mungkin lebih hina daripada pencuri kalau kita tak dakwah pada orang yang mencuri. Kita mungkin lebih hina daripada mencuri, tapi kita tak perasan kita mencuri. Kan? Kita curi waktu Allah. Allah bagi kita masa, Allah bagi kita usia, tapi kita curi untuk habiskan dengan dunia. Masa berlalu macam tu je. Kita curi masa tengok TV, kita curi masa main handphone, kita curi masa lepak dengan kawan, kita curi masa untuk main futsal, tapi tak ada masa untuk Allah SWT. Nampak tak? Sebab itulah bila kita nampak kekurangan orang, itu menyedarkan kita bahawa kita ada banyak kekurangan. Kita doakan dia. Mudah-mudahan kita juga akan dapat doa daripada para malaikat dan juga orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT. Faham ke faham ni, sahabat-sahabat? Ada soalan? Satu dalam hidup. Subhanallah.
soalan daripada Puan Fatimah. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah memaafkan orang yang banyak menyakiti hati saya, tapi perkara itu saya tak dapat lupakan. Adakah saya tak ikhlas maafkan dia? Ikhlas tak ikhlas itu urusan Allah SWT dengan kita nanti. Satu dalam agama, kita setiap masa kita bertaubat kepada Allah. Bila kita mendidik jiwa kita, hati ini adalah satu perkara yang sangat-sangat sukar untuk kita capai tahap dia, makam dia. Dan untuk kita faham. Sebab itulah solat taubat berterusan, tidak ada hari tanpa solat taubat. Kita rasa kita maafkan dia, tapi pada masa sama kita ungkit lagi. Kita rasa kita maafkan dia, tapi pada masa sama kita masih bercerita tentang kesilapan dia kat atas kita. Nampak tak? Bila kita benar-benar ikhlas pada Allah SWT, ikhlas dalam apa juga kita buat, itulah bila kita tak rasa, kita nampak dia, kita tak rasa bangah, tak rasa marah, tak rasa geram, tak rasa dendam. Nampak tak? Kita dah maafkan orang, tapi kita jumpa dia, kita rasa marah. Jadi ada isu keikhlasan kita pada waktu itu. Keikhlasan kita ketika kita maafkan dia. Nampak tak? Orang yang ikhlas dalam sesuatu perkara ini adalah orang yang bila dia lalui kehidupan bersama dengan orang tu, dia tenang, dia bahagia, dia rasa damai. Nampak orang tu pun tak rasa marah, dia relax tu. Sebab tu memang kita suka nak maafkan perbuatan orang yang buruk terhadap kita. Tapi jadikan itu sebagai satu kemestian, bukan pilihan. Untuk maafkan orang bersama dengan kita kata kita maafkan orang, tapi kita masih ingat perbuatan dia. Maknanya kamu tak maafkan orang tu. Bila kamu maafkan orang tu, bermakna kamu sedaya upaya untuk tidak. Kita ambil pendekatan Nabi SAW. Peristiwa Sayyidina Hamzah, dirobek jantungnya, dipotong telinga dan hidungnya. Dan bagaimana marahnya Nabi SAW ke atas peristiwa Indon tu. Tapi apa Nabi buat? Nabi mohon pada Allah. Nabi mohon pada Allah. Nabi maafkan orang tu. Nabi mohon kita juga boleh buat lakukan bersama. Kita marah sangat orang ni, kita mohon pada Allah, ya Allah, besar betul salah dia buat kat aku. Kalau benar dia buat aku, ya Allah. Kalau benar dia khianat aku, dia zalimi aku. Kalau benar dia yang santau aku. Kalau benar dia yang buat macam-macam kat aku, ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah. Tapi ya Allah, berilah aku kekuatan, berilah aku, ya Allah, agar aku tidak ada ruang masa untuk bertemu dengan dia, agar aku tidak ada masa dan ruang untuk bersua dengan dia. Ya Allah, besar mana pun dosa dia pada aku maafkan. Dan aku mohon pada Engkau, ya Allah, aku tak kuat, hindarkan aku daripada dia, ya Allah. Mohonlah, jauhkan aku daripada dia, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Jangan lupa tuan-tuan, dan anda juga boleh dapatkan coaching daripada Pak Riz. Tinggal ke nombor telefon. Dan kalau anda ada masalah anak yang timbangan dada, zina, apa saja masalah, anda boleh dapatkan coaching dengan Pak Riz. Tinggal ke nombor telefon, insya-Allah kita hubungi anda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Boleh ke saya hantar anak saya ke Madrasah Pak Riz? Boleh. Encik Zaini boleh insya-Allah. Hubungi kita. Tinggal ke nombor telefon, kita hubungi anda. Encik Zaini, Pak Riz, masalah saya tentang anak saya. Saya sebagai ibu menegur kesalahan yang dia lakukan. Dia tak terima. Kadang-kadang dia maki-maki saya. Ayahnya, apa yang harus saya buat? Okey, Puan, hantarlah dia. Dan hubungi kita untuk saya buat coaching dengan dia, insya-Allah. Saya dah jumpa banyak remaja lebih teruk daripada itu, insya-Allah. Kadang-kadang jiwa dia kosong. Kita bagi dia makan, tapi nasi mi goreng, capati, roti, tapi tak bagi jiwa dia makan. Tu anak-anak kita kurang ajar. Kita tak didik dan tarbiyah anak kita bab jiwa. Kita nak anak kita pandai, kita banyak fokus pada akal, bukan pada jiwa. Kita banyak fokus pada minda dia, supaya dia minda budak hebat, budak cemerlang, budak pandai. Tapi kita lupa nak fokus pada hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Aina Farhana.
Puan Aina Farhana. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada ambil 2 orang anak angkat tak sah taraf, 2 lelaki, seorang 5 tahun dan seorang lagi baru sebulan. Alhamdulillah, syukur. Kadang-kadang saya risau nak mendidik anak-anak ni. Saya berhenti kat situ. Anda risau pasal apa? Anda telah menyelamatkan mereka. Anda telah membantu mereka. Kalau dia jatuh pada orang lain yang mungkin tak ada agama, yang mungkin tak hidupkan agama, kan susah anak tu. Alhamdulillah, jatuh pada tangan anda puan. Nak risau tentang apa? Kadang-kadang saya risau nak mendidik anak-anak ni. Saya selalu fikir apa yang anak ini akan lalui zaman remaja dia nanti. Sebab status dia. Ini adalah satu kezaliman puan. Jangan pandang status orang. Anda tahu tak, saya pernah berbicara dengan seorang ulama besar. Ada seorang ulama ni, dia datang daripada tak sah taraf. Dia datang daripada ibu dia yang berzina, tapi hari ini dia jadi seorang ulama besar. Jangan menghina status tu. Bukan pilihan dia, bukan kehendak dia. Tugas kita mendidik dia supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama pada yang dilakukan oleh mak dan bapak dia atau mak dia. Faham ke faham? So, jangan fikir tentang status tu. Itu adalah tidak adil dalam mendidik anak. Anda tahu tak, saya nak bagi tahu pengalaman saya 26 tahun dalam membina remaja, membangunkan keluarga agar hidupkan agama. Saya jumpa, wallahi, banyak saya jumpa anak yang sah taraf lagi teruk daripada tak sah taraf. Anak yang tak sah taraf ni lah akhirnya nanti beromin, berzina. Dia yang mulakan tak sah taraf tu, dia lah. Tapi dia kan anak sah taraf, tapi kenapa dia rogol perempuan tu? Kenapa dia anak sah taraf kan, kenapa dia minum arak? Dia sah taraf kan, kenapa dia istirahat dadah? So mendidik anak ni bukan pada sah taraf tak sah taraf. Jangan hidup dengan pemikiran orang dulu-dulu. Kan? Jangan. Hiduplah dengan kepercayaan bahawa Allah sayang semua hamba dia. Allah sayang semua hamba dia. Kena hidup macam tu. Kita balik tak ditanya kita ni sah taraf ke tak. Kita dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat. Ya betul, kahwinlah dengan keturunan dia. Kita berhak untuk pilih keturunan yang terbaik. Ya. Subhanallah. Sebab tu kita nak jaga, nak didik anak dengan baik, nak tarbiyah dia. Sebab tu puan nak didik dia supaya dia tak ulangi kesilapan mak dia. Nampak tak? Dan saya percaya dan yakin kalau puan didik dia dengan agama, tanamkan dia dengan iman, bangkitkan dia dengan Islam, kan, kisah lepas tidak akan menjadikan dia masa depan. Saya percaya tu. Sebab saya dah jumpa ramai, dah banyak kes. Banyak. Kan? Subhanallah. So, kerisauan tu penting, tapi jangan sampai ke tahap kita menzalimi anak-anak tu. Dia baru 1 bulan puan dah bicara benda-benda yang boleh merosakkan kehidupan dia. Didiklah dia dengan penuh kasih sayang. Pedulilah apa orang cakap. Kadang-kadang adik-beradik kita, saudara-mara kita akan hina dia. Ujian paling besar dia adalah penghinaan sepanjang hayat. Tutup rapat-rapat aib dia tuan, sahabat. Kan? Kadang-kadang orang tak nak salam dia sebab dia bukan keluarga kita. Tak boleh. Ya, kita terima, tapi jangan hina dia. Jangan hina dia. Yang salah tu mak dia, bukan dia. Kamu hina anak tak sah taraf, bermakna kamu hina penciptaan Allah SWT. Ingat pesan saya tu. Bila kamu hina seorang manusia, maka kamu menghina penciptaan dia, iaitu daripada Allah SWT. Ingat tu. Kita tak mahu hina manusia. Silapnya mak, kenapa anak pula dipertanggungjawabkan? Silapnya mak, kenapa anak itu pula yang dipalit dengan dosa? Silapnya mak, kenapa anak itu pula dibogilkan akhlaknya? Silapnya mak dia, kenapa anak itu pula yang diketawakan, dipertontonkan keburukan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah tak jujur puan. Minta maaf tak puan. Kan? Kita baiki pandangan kita. Pandangan puan yang rosak akan menyebabkan tindakan puan akan rosak. Percayalah. Pandangan puan yang ragu-ragu akan menghasilkan sesuatu yang akan menyusahkan puan nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Senyumlah ni, senyum. Isu berat ni tak nak senyum. Susah nak senyum, isu berat. Sebab saya dah jumpa banyak kes tak sah taraf ni. Jangan. Biar orang hina dia, kita jangan hina sebab kita yang didik dia. Hinaan manusia tidak akan menjanjikan syurga atau neraka. Yang hinaan Allah ini yang confirm masuk neraka. So bila manusia hina dia, kita dah tahu ni. Saya nak bagi tips ni. Dengar baik ni. Bila kita ada anak tak sah taraf, bila kita didik dia, bekalkan dia dengan jati diri. Bekalkan dia dengan semangat luar biasa. Bekalkan, tanamkan diri, piling kualiti diri, jati diri. Mantapkan akhlak dia, mantapkan akidah dia, perkukuhkan adab dia. Sebab kita sedar perjalanan dia banyak cabaran.
dan dia pasti akan menang. Percayalah, dia pasti akan menang. Puan, kan? Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adalah kadam Nabi SAW. Dia bantu Nabi. Dia banyak cerita daripada dia. Anas bin Malik ni cerita ni banyak. Dan hadis banyak sahabat tanya daripada dia sebab dia hidup dengan Nabi SAW hampir 10 tahun. Anas bin Malik. Tahu tak antara doa yang paling Nabi suka, Nabi tak tinggalkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nampak tak? Nak hasanah kat dunia, nak hasanah kat akhirat, mudah-mudahan kita tak dibakar dengan api neraka. Allahumma salli wa ala Muhammad. Jadi tolonglah, kan? Tolonglah, kan? Amalkan zikir tu, amalkan doa tu, amalkan doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Faham tak? Mudah-mudahan kita kuat dalam mendidik anak. Mudah-mudahan Allah bagi hasanah dalam kehidupan kat dunia. Maksudnya apa hasanah tu? Apa itu kebahagiaan dunia? Mendidik anak kita rasa tenang. Mendidik anak, mentarbiah anak kita rasa damai. Kita rasa, ya Allah, gembira hati aku dalam mendidik anak. Berapa ramai mak bapak didik anak dalam keadaan tertekan? Berapa banyak mak bapak didik anak dalam keadaan bengang? Berapa banyak mak bapak didik anak dalam keadaan geram? Berapa ramai anak-anak dididik dalam keadaan rumahnya tak tenteram, rumahnya tak bahagia, mak bapak bergaduh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Faham ke faham? Kita nak dapat hasanah kat dunia tu. Ketika kita dengan suami kita berbual, kita tenang, tak ada syak sangka, tak ada ragu-ragu satu sama lain. Suami kita pergi kerja, kita tak ragu sebab Allah pelihara keluarga kita. Allah bagi hasanah pada keluarga kita. Sebab itu doa ini setiap masa amalkan. Nabi suka doa ni. Kata Anas bin Malik, ni dah doa yang paling Nabi suka. Amalkan apa Nabi suka, insya-Allah kamu dapat cinta Rasulullah SAW. Kamu dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Betul, saya setuju kata Puan Nurhanis. Jangan malu ada anak tak sah taraf. Tapi malu tak jalankan tanggungjawab sebagai ibu dan ayah. Subhanallah. Dan malu kita menjadi sebab lahirnya anak tak sah taraf. Dengar tu pesan saya. Kita menjadi asbab lahirnya anak tak sah taraf sebab kamu gagal didik anak dengan baik. Anak kita pergi sekolah, dia beromen dengan orang, mengandung. Siapa yang menjadi asbab anak tu buat maksiat? Sebab kita sibuk dengan dunia. Kita banyak tengok drama. Anak kita buat drama, kita tak perasan. Subhanallah. Nampak tak? Kita sibuk cerita hal orang. Engkau sibuk serang orang. Engkau lupa Allah sedang pandang kau. Engkau lupa malaikat sedang catat semua keburukan kau dalam buku amalan. Faham ke faham? Sebab tu jangan kita pandang orang tu rendah, pandang orang tu hina, pandang orang tu buruk, pandang orang tu busuk. Mungkin kita lebih busuk, lebih buruk, lebih hina daripada orang yang kita busuk dan burukkan tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Subhanallah. Apa kata Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang tengah diuji dalam setiap aspek, baik dari rumah tangga, anak-anak dan rezeki yang sempit. Mungkin ada dosa-dosa saya. Saya tak kuat Pak Riz. Saya doa dan solat setiap hari untuk diringankan dugaan, tapi belum terkabul lagi doa. Dengar ni sahabat, Encik Arif, dengar baik. Antara perkara yang Allah murka, antara perkara yang Allah marah, antara perkara yang Allah tak suka, apa dia? Apa dia? Dengar ni, dengar ni. Antara perkara yang Allah tak suka, Cik Arif, Allah marah, Cik Arif. Aku dah doa, tapi Allah tak kabulkan lagi. Nabi kata, orang macam ni Allah tak suka. Sabar dan solat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Sabar dan solat. Kalau Allah tak kabulkan doa kita, teruskan solat, teruskan sabar. Allah tak kabulkan doa aku lah. Kenapa Allah, aku dah macam-macam aku buat, Allah tak kabul. Sabar. Sabar. Semua orang kata sabar. Ya, sebab tu datang daripada Allah SWT, bukan datang daripada orang. Itu datang daripada Allah SWT. Sebab tercatat dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as sabirin.
Allah ada bersama orang yang sabar. Subhanallah. Allah mesal ya Muhammad wa asman. Kata Nabi, Allah tak suka orang yang doa kemudian cakap kenapa Allah tak bagi. Aku dah doa kenapa Allah tak kabulkan. Allah tak suka macam tu. Allah mesal ya Muhammad wa asman. Nabi kata, dengar sahabat. Nabi SAW bersabda, doa seseorang itu akan sentiasa akan dikabulkan oleh Allah selagi dia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sabar sahabat, sabar. Selagi dia tidak tergesa-gesa. Selagi dia tak tergesa-gesa. Kena tenang sahabat. Anak masalah, kena ambil selai kertas, psikologi. Ambil selai kertas, senaraikan masalah tersebut. Kemudian di atas kertas yang sama, buat pecahan. Okey, anak tak dengar cakap, apa tindakan yang kamu dah buat? Apa tindakan yang kamu nak buat? Di situlah kamu nampak, kamu perlukan kekuatan Allah. Anda perlukan kekuasaan Allah. Anda perlukan Allah. Subhanallah. Faham ke faham? Encik Arif, ini pesan saya. Anda nak kurang bermasalah, anda cari pintu tahajud, insya-Allah. Anda cari pintu tahajud, insya-Allah. Anda akan jumpa anak kunci untuk buka pintu-pintu kebaikan yang lain. Percayalah. Pintu itu tidak akan terbuka kalau anda tak buka pintu tahajud, insya-Allah. Kunci itu anda tak akan jumpa kalau anda tinggalkan tahajud. Jadi bangun malam-malam, kita ada banyak masalah, boleh ke tidur nyenyak? Kita ada masalah, boleh ke tidur kita penuh nikmat? Kita ada masalah, boleh ke kita tidur dengan siap, dengan berdengkur-dengkur? Takkan. Orang yang ada masalah dia tak akan tidur, sukar nak tidur. Maka bukankah kita orang yang bertuah dan beruntung? Subhanallah. Faham ke faham? Maka kurangkan tidur, perbanyakkan usahamu dengan Allah SWT. Ya Rasulullah, kata seorang lelaki, doakan aku agar aku dapat berjiran dengan kau di syurga Allah nanti. Nabi jawab, mudah je. Boleh, insya-Allah aku boleh doakan kau, tapi perbanyakkan solat, kata Nabi. Perbanyakkan solat. Nabi kata boleh, tapi perbanyakkan solat. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku menjadi jiran kau. Subhanallah. Nabi kata boleh, tapi perbanyakkan solat. Encik Arif, impian Encik Arif untuk selesaikan masalah itu boleh, insya-Allah Allah pasti kabulkan. Perbanyakkan solat, bangun sepertiga malam, jaga tahajud, insya-Allah hidupmu akan terjaga, hidupmu akan terbela. Allah tak akan zalimi kita. Percayalah, di setiap kesulitan dan kepayahan yang Allah kirimkan pada kita, pasti terselit rahmat dia. Percayalah. Pasti terselit kasih sayang dia. Maka sabar, hadapi, rentasi. Satu-satu hadap. InsyaAllah anda menang. Anda menang. Saya tunggu kemenangan anda, insyaAllah. Saya doakan anda menang. Saya doakan, insyaAllah. Sahabat-sahabat, jangan lupa tinggalkan nombor telefon untuk kita sama-sama bantu Madrasah Pak Aris. InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih bagi yang dah bantu. Dan Alhamdulillah, bil air kita telah pun selesai semuanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Yang sekarang ni kita tinggal bil utility elektrik, insyaAllah. Dan bagi mereka yang nak bantu Madrasah Pak Aris, anda boleh hadirkan diri anda dalam seminar online. Duduk kat rumah, buka handphone, buka PC, buka komputer, anda dengar ceramah Pak Aris. Kita akan buat dua hala, kan? Bukan sehala, dua hala. Macam ni, satu hala anda boleh bersuara, anda boleh bercakap, Pak Aris dengar, bukan sekadar tulis kat ruang komen, kan? Dan pada itu, program itu akan berlangsung pada 8/8, insya-Allah, seminar online. So Pak Aris mengalu-alukan kehadiran anda, penyertaan anda. Tinggalkan nombor telefon, insya-Allah. Tinggalkan nombor telefon. Dan dengan pendapatan itu akan membantu Madrasah Pak Aris untuk berkembang, membantu pengurusan Madrasah Pak Aris, insya-Allah. Faham ke faham? Dan jangan lupa juga boleh bantu Madrasah Pak Aris dengan beli air syifa, air yang telah dibaca dengan bacaan 30 juzul Al-Quran, insya-Allah. Dan kalau anda jauh tinggal di luar dari Melaka, kami akan hantar menggunakan pos. Kalau di Melaka, kami akan hantar menggunakan tim rider kami, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati kita semua. Dan jangan lupa untuk sumbangkan, anda juga boleh sumbangkan dana. Anda boleh pergi ke page Pak Aris, PAKRIZ, page Pak Aris. Kat situ ada Senang Pay. Anda boleh juga sumbang di Senang Pay, insya-Allah. Okay? Insya-Allah Pak Aris undur diri. Mudah-mudahan kita sedar, kita kenal siapa kita. Ingat bicara kita awal tadi, 1 jam sebelum ni, kita banyak dosa.
kita hamba yang berdosa. Kita adalah hamba yang banyak buat silap dalam dunia. Kita adalah hamba yang buat banyak dosa. Hiduplah dengan kepercayaan bahawa kita banyak dosa. Hiduplah dengan kepercayaan bahawa kita adalah orang yang banyak dosa. Maka di situlah permulaan kepada usaha kita mencari Allah. Bertaubat dan terus bertaubat dan terus bertaubat. Terima kasih semua. Kita jumpa besok insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan perjalanan ini. Allah berkati perjalanan ini. Allah rahmati perjalanan ini insya-Allah. Terima kasih semua kerana anda hadir dalam pertemuan singkat kita. Jaga diri baik. Pak Restu akan anda semoga diberkati perjalanan hidup anda ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Terima kasih semua.